Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh berjumpa kembali pada minggu ini, iaitu hari Isnin, dan salawat dan salam kita hadiahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan memulakan pengajian kita pada minggu ini, dan kita sudah masuk pada level 5. Semoga saja tuan-tuan dan puan-puan boleh fahami atau boleh memahami daripada level 1 hingga ke level yang keempat, daripada yang mana-mana kita telah kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Sebelum kita memulakan pengajian kita, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita usahakan dalam memahami bahasa Arab ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita masuk ke level yang kelima, iaitu af'alul muqarabah, af'alul syuru', af'alul raja. Dan sebenarnya level 5 ni tak begitu banyak, sebabkan yang terakhir-terakhir tu itu mungkin tak kita kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan, sebabkan ini hanya sekedar, mungkin boleh sekedar membaca sahaja, ataupun mungkin dijelaskan sedikit-sedikit sahaja. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, untuk tidak memperlama-lamakan masa, kita silakan kepada Syahir untuk menjelaskan yang pertama, itu af'alul muqarabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pagi yang mulia ni, insya-Allah kita akan mulakan pelajaran pertama untuk level yang kelima, yang mana ini adalah bab af'alul muqarabah lah. Okay. Jadi af'alul muqarabah ni dia ada takrif dia. Macam biasalah, semua mata pelajaran mesti ada takrif. Kalau tak ada takrif kita takkan faham. Okey. Jadi kita tengoklah pada af'alul muqarabah ni. Okey. Baik, sebentar. Kita akan shoot dekat buku.
Baik, jadi kita tengok takrif dia. Okey, kita masuk pelajaran baru level yang kelima. Ini adalah bab pertama lah, pelajaran pertama. Ini adalah af'alul muqarabah. Okey. Jadi dia ataupun dikenali sebagai kada wa akhwatuha, kada dan saudara-saudaranya. Okey, jadi apa? Dia kata dekat sini beramal seperti kana. Dia punya function dekat dalam ayat dia macam kana. Kana apa? Dia punya amal dia merofakkan isim dia, menasabkan khabar dia. Okey, itu kana kan. Dia kata apa kat sini? Hanya saja khabarnya berupa fi'il mudhari'. Cuma dia punya khabar tu berupa fi'il mudhari'. Okey. Fi'il ni menunjukkan dekatnya kejadian suatu pekerjaan sehingga disebutkan af'alul muqarabah. Okey. Dia nak kata fi'il ni dia nak bagi tahu betapa dekatnya ada sesuatu kejadian yang akan berlaku. Sebab itulah dipanggil af'alul muqarabah. Qarib. Qarib maknanya apa? Dekat kan. Okey. Sebab itulah dipanggil af'alul muqarabah. Pekerjaan-pekerjaan yang dekatlah. Contoh dia apa? Kada Zaidun yahliku. Dia kata apa kat sini makna dia? Zaid hampir saja binasa. Okey, hampir saja inilah makna untuk kada. Kada ni maknanya hampir saja. Jadi inilah apa ni fi'il lah selepas dia. Khabar dia binasa. Hampir sahaja okey, Zaid hampir sahaja itu binasa ataupun hampir sahaja Zaid itu binasa. Ni kada, ni isim kepada kada dan ini adalah khabar dia. Khabar dia fi'il mudhari'. Okey. Jadi dia ada kasih kat sini kada Zaidun yahliku. Okey, itu contoh tadilah. Dia ada 3. Kalau yang ini apa ni lah, dia ada siap kasih fi'il mudhari' lagi lah macam ni. Kada fi'il mudhari' dia yakadu pun beramal juga. Au syaka makna dia yushiku. Dia punya mudhari' dia ni madi, ni mudhari'. Af'alul muqarabah semuanya ada 3 lah kat sini. Okey. Ada kada, ada au syaka dan ada karaba. Okey, semuanya maknanya hampir saja. Lagi sikit je macam itulah. Hampir saja. Cuma ini bila fi'il madi, lepas tu ini fi'il mudhari' kepada kada lah. Fi'il mudhari' dia apa? Yakadu. Lepas tu ini au syaka, ini fi'il mudhari' dia apa? Yushiku. Okey. Lepas tu kita tengok bawah ada pula. Okey. Cara kita nak bagi tahu penjelasan dia. Jadi kita tengok. Kalau dia beramal semacam kana, dia akan merofakkan isimnya dan menasabkan khabarnya. Okey. Kada Zaidun yahliku. Tapi kenapa dekat sini tak rafak? Dekat sini tak nasab? Sebab apa? Dia fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni dia tak akan jadi nasab disebabkan jadi khabar kepada kana. Dia akan nasab dengan satu sebab dia. Sebab apa? Dimasuki amil nasab. Okey. Sebab itulah dia ni rafak. Tapi dia tetap jadi khabar kada juga. Okey, kada af'alul muqarabah merafakkan isimnya dan menasabkan khabarnya. Zaidun isimnya kada, isim kada dibaca rafak. Lepas tu yahliku khabar kada. Ini cara dia. Ini cara dia lah. Apa kita tengok kat sini? Aw syakat Fatimatu taqa'u fil bi'ri. Hampir sahaja Fatimah itu terjatuh di dalam perigi ataupun telaga. Aw syakat af'alul muqarabah. Jadi amal dia merafakkan isimnya dan menasabkan khabarnya. Lepas tu Fatimatu isimnya. Isimnya apa? Isimnya aw syakat. Dibaca rafak. Ni baca rafak Fatimah tu sebab jadi isim dia. Lepas tu taqa'u adalah khabar kepada au syakat. Taqa'u dia nasab, dia tak nasab sebab apa? Dia fi'il mudhari'. Jadi dia punya status rafak lah. Okey. Jadi pembahasan ni memang tak panjang lah. Untuk apa ni lah, untuk pembahasan af'alul muqarabah ni tak panjang.
Contoh kita tengok kalau nak buat latihan, dia kata apa? Latihan dia ada satu je kat sini, cari af'alul muqarabah dan khabarnya. Okey. Jadi kita tengok yang pertama lah kada. Okey, kada ni af'alul muqarabah merafa'kan isim dan menasabkan khabar dia. Jadi dekat sebelah dia ni ada isim. Ini automatik jadi isim kepada kada lah. Kita letak al-faqru. Kada al-faqru. An dia jadi ini apa ni lah, amal nasab kita pernah belajar, dia menasabkan fi'il mudhari'. Ay yakuna. Yakuna. Okey, jadi dekat sini ada dua lah yang beramal, satu kada, satu lagi yakuna kan. Okey, yakunu ni kan apa ni, merafa'kan isim menasabkan khabar. Kana yakunu. Yakunu fi'il mudhari' kepada kana, beramal jugalah. Jadi isim kana yakunu ni mana isim dia? Isim dia ada dekat dalam tu lah. Dalam tu ada domir huwa kembali kepada al-faqru ni. Jadi isim kepada yakunu. Lepas tu khabar dia mana? Yakuna kufran. Jadi ini khabar dia lah, khabar kepada yakunu. Sebab apa? Nasab lah. Tapi untuk kada pula isim dia mana? Isim dia adalah al-faqru. Sama. Cuma ini isim dia domer. Domer. Cuma kalau nak jelaskan lagi, domer tu siapa? Huwa tu siapa? Dia al-faqru lah. Tapi kalau kada ni isim dia al-faqru, khabar dia mana? Ayyakuna. Fi'il mudhari' ni lah khabar dia. Ini jadi khabar kepada yakunu. Ini khabar. Fi'il mudhari'. Jadi dia kata apa kat situ? Cari af'alul muqarabah. Ni kita bulat sini. Lepas tu cari khabar, bulat sini. Okey. Jadi itu sajalah penjelasan af'alul muqarabah dari saya. Saya akan pulangkan kepada Ustaz Agung, insya-Allah. Terus. Af'alul syukur. Okey. Jadi kita sekali jalan sebab yang selepas dia ni pun lebih kurang. Lepas tu nanti Ustaz Agung akan gabung semualah. Okey. Lepas Okey, jadi lepas kita belajar af'alul muqarabah ni, kita akan masuk kepada yang kedua lah. Af'alul raja'. Okey. Af'alul raja'. Jadi tadi af'alul muqarabah. Dan sekarang ni kita akan belajar af'alul raja' lah. Ini dah dikira bab yang kedua untuk hari ni. Pelajaran yang kedua, af'alul muqarabah tadi, lepas tu ni af'alul raja'. Okey, kita tengok dulu ta'rif dia apa kat sini. Okey, af'alur raja'. Af'alur raja' ni apa pula? Af'alur raja' dia beramal seperti kana, sama je. Macam tadi, dia beramal macam kana. Hanya saja khabarnya berupa fi'il mudhari'. Okey, pun sama, berupa fi'il mudhari'. Tapi fi'il ini menunjukkan pengharapan atas kejadian suatu pekerjaan sehingga disebutkan af'alur raja'. Okey, cuma beza dia dekat sini, fi'il ni bukan makna hampir. Tapi untuk harapan ataupun macam semoga. Semoga ataupun berharap. Ni untuk harapan lah. Okey, lepas tu af'alur raja'. Jadi disebutkan sebagai af'alur raja'. Contohnya apa? Asallahu ayyatuba alaihim. Okey. Maknanya dia apa? Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Asa af'alur raja'. Allahu dia jadi isim kepada asa. Kita tak boleh jadi cakap isim kana lah, kena cakap isim asa lah, sebab yang beramal kat sini asa. Cuma dia beramal macam kana. Jadi kita kena cakap dia isim asa. Lepas tu ayyatuba, ni ada fi'il mudhari' jadi khabar kepada asa. Okey. Jadi inilah khabar dia. Sebab apa khabar? Sebab dia jadi fi'il mudhari'. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat mereka lah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala itu menerima taubat mereka. Okey, jadi ini jadi khabar kepada asa lah. Okay, InsyaAllah boleh faham Lepas tu untuk ikhlaul laqa, okey, dia ada tiga huruf.
ataupun 3 fi'il lah, 3 jenis fi'il. Yang mana af'alur raja' ni ada 3 jenis, asa, hara dengan ikhlau laqa. Okey, dia ada 3. Jadi apa nak huraikan pasal ikhlau laqa dengan hara ni? Okey, dia kata hara dan ikhlau laqa khabarnya harus didahului oleh an masdariyah. Maknanya kalau untuk hara yang beramal tadi asa kan. Tapi kalau untuk hara dan ikhlau laqa ni khabar dia, fi'il mudhari' dia tu harus didahului. Maknanya sebelum fi'il mudhari' tu mesti ada an masdariyah. An ni an yang kita belajar dekat amil nasab tu lah. An lan izan kailam juhud. Ini an masdariyah. Sedangkan untuk asa tak harus. Maknanya tak semestinya lah. Tapi kalau hara dengan ikhlau laqa ni kena didahului oleh an dulu. An baru fi'il mudhari'. Kalau yang asa ni khabar dia tak harus sangat lah. Tak semestinya kena ada an lah. Lepas tu dia kata af'alur raja' ada 3 dan hanya berbentuk fi'il madhi. Kalau yang tadi tu af'alul muqarabah berbentuk fi'il mudhari' pun ada. Tapi kalau untuk af'alur raja' ni berbentuk fi'il madhi. Kita tengok contoh. Inilah kita ambil contoh ni. Hara abi an yaslama fis safari. Hara semoga abi ayahku an yaslama fis safari, selamat di dalam safar. Okey. Jadi hara ini isim dia, isim kepada hara. Lepas tu an yaslama. Tengok ini jadi khabar. Tengok dia dah warna merah kan. Yang ini kena didahului daripada an. Ni mestilah kena. Kalau yang untuk asa ni harus, tak semestinya, tapi dia letak an. Sama macam ikhlau laqa. Ikhlau laqal ustadu an yubaraka fi hayatihi. Ayubaraka. Itu adalah khabar dia lah. Lepas tu kita tengoklah cara nak huraian dia. Asallahu an yatuba alaihim. Asa ni af'alur raja'. Allahu isimnya asa, isim kepada asa ni lah. Lepas tu ayyatuba khabarnya asa. Ni jadi khabar kepada asa tadi. Okey. Okey, jadi kita tengok salah satu lah. Ni pun dia cari af'alur raja' dan khabarnya. Ni dia yang af'alul muqarabah dan af'alur raja' ni dia tak kasih banyak latihan. Dia hanya suruh apa? Sedikit saja. Dia suruh tengok dekat contoh bawah ni lah. Salah satu dia apa? Macam mana? Asa af'alur raja'. Allahu isim kepada asa ni. Ay ya'tiya. Ni an masdariyah. Ya'tiya fi'il mudhari'. Ay ya'tiya. Ay ya'tiya ni jadi khabar kepada asa bil faraji. Bil faraji ni jadi jar majrur biasalah. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala datang dengan kelapangan, mendatangkan kita dengan kelapangan lah, macam tu. Ayyatiya. Jadi ini isim kepada asa dan ini adalah khabar asa. Okey, ini ada an. Jadi macam itulah cara dia. InsyaAllah huraian saya pada 2 bab ni lah. Dia lebih kurang tapi ada perbezaan sedikit sajalah. InsyaAllah Ustaz Agung akan huraikan lagi untuk kefahaman yang lebih tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan semua. Okey. Jadi insya-Allah kita akan teruskan di level 5. Tadi dia jelaskan oleh Syahir mengenai af'alul muqarabah dan juga af'alur raja'. Jadi af'alul muqarabah ada kesamaan di antara kedua ni, iaitu sama-sama dia sama macam kana. Kalau kana macam mana? Level 2. Kana ada isim dia. Ada isim kana dan juga ada khabar kana. Jadi kana ni ada isim dan khabar dia sekali ya.
Jadi kita akan pelajari af'alul muqarabah dengan af'alul roja, dan dia sama macam kana. Lepas tu dari segi bahasa, af'alul muqarabah ni memaknakan hampir. Sebab kan muqarabah qarib. Qarib tu dekat. Hampir jadi makna dia. Kalau roja, roja ni dia perkataan roja yarju, makna dia berharap. Jadi kalau af'al muqarabah dia menyatakan hampir. Kalau af'alur roja dia menyatakan harapan. Sebab dia roja ni makna dia harapan, narju. Roja yarju. Roja yarju makna dia berharap. Okey. Okey. Jadi itu poin-poin dia. Lepas tu macam mana dia dalam sebuah ayat? Kita buat sini. Kana, kada. Zaidun yahliku. Kada Zaidun yahliku. Zaid hampir binasa. Contoh dia lah. Okey. So kita buat bahasa yang lain lah. Tak kurang bagus. Kada Zaidun yadhhabu. Zaidun hampir saja pergi. Okey, kada Zaidun yadhhab. Ataupun fi'il mudhari' juga boleh. Yakadu Zaidun yadhhabu. Okey. Ini contoh dia. Sekarang kita nak uraikan dia sesuaikan dengan ilmu nahwu. Okey. Yang pertama, kada. Kada ni apa dia? Kalau tuan-tuan dan puan-puan dia jawab, ada yang marker warna hitam sana. Dalam apa tu ada? Dalam almari. Kalau kada, tuan-tuan dan puan-puan cakap dia af'alul muqarabah boleh. Tuan-tuan dan puan-puan cakap dia fi'il madi pun boleh juga. Sebab kada tu fi'il madi. Jadi kita cakaplah sini dia fi'il madi. Dia mabni. Fi'il madi kan mabni tuan-tuan dan puan-puan. Dia mabniyun ala apa? Ujung ni tengok, ujungnya fathah. Mabniyun alal fathi. Okey, jadi dia mabni alal fathi. Macam ni ya. Okey. Lepas tu dia kada, ni kada kan? Kada ni dia serupa macam kana tadi cakap kan? Maknanya ada isim kana dan khabar kana. Macam tu juga kada. Kada ada isim dia dan khabarnya. Ada isim kada dan khabar kada. Yang mana isim dia? Isim dia Zaidun. Ni isim kada. Isim kada. Hampir saja Zaid. Isim dia. Hampir saja. Siapa yang hampir? Zaid. Hampir saja Zaid. Jadi dia isim kada. Isim kada, i'rab dia apa? Isim kada dia sama macam isim kana. Apa i'rab dia? I'rab dia adalah rafa'. Jadi kita buat sini marfu'. Marfu'. Okey. Tanda rafa' dia apa tuan-tuan dan puan-puan? Dhammah di akhiran dia. Zaid ni jenis isim apa? Zaid ni kan seorang saja. Maknanya dia isim mufrad. Isim mufradun. Itulah cara nak uraikan dia dengan yang betul ya, sesuai dengan ilmu nahwu. Jadi kalau kita cakap sini ni,
Zaidun ismu kada marfu'un bid dhammati li'annahu ismun mufradun. Ada isim mufrad. Okey. Kalau yang kada tadi macam mana? Fi'lun madin mabniyun 'alal fathi. Okey. Yadhhabu, jadi apa dia? Yadhhabu, tengok sini. Sini ni kana, isim kana, lepas tu khabar kana. Jadi yadhhabu ni sebagai khabar kana. Khabar kada ya. Khabaru kada. Khabar kada. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, sebabkan dia fi'il mudhari', kita tak terus cakap dia khabar kada. Kita tulis dulu. Dia ni jenis apa? Fi'il mudhari'. Kita tulis dulu fi'il mudhari'. Fi'lun mudhari'un. I'rab dia apa? Dia marfu'. Tanda rafa' dia dhammah. Jenis ni fi'il mudhari' jenis apa? Fi'il mudhari' kan ada 3. Ada sahil akhir, ada mu'tal akhir, ada al-af'alul khamsah. Kita kan dah belajar juga ni tuan-tuan dan puan-puan. Hujung dia sahih, tak ada huruf illah hujung dia. Kalau hujung dia tak ada huruf illah, kalau hujung dia bukanlah huruf illah, maka dia sahil akhir. Dia sahil akhir. Mesti ada fa'il dia. Fi'il mesti ada fa'il. Fa'il dia apa? Fa'il dia mustatir. Mustatir huwa ya. Mustatirun huwa. Okey. Dah selesai tuan-tuan buat macam ni, barulah sebutkan fi'il dan fa'il ni sekali adalah khabar kepada kada. Jadi fi'il dan fa'il adalah khabar kepada kada. Jadi ciri khas daripada kada, khabar dia itu adalah fi'il mudhari'. Tak boleh isim, tak boleh fi'il madi, tak boleh fi'il amar, fi'il mudhari' sahaja. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Lepas tu yakadu, sama saja, tak jauh beza pun. Okey. Yakadu. Yakadu ni apa ni? Yakadu ni kan fi'il mudhari'. Kita tulislah fi'il mudhari', atau tuan-tuan nak sebut dia cara senang dia af'al muqarrabah boleh juga. Tapi tulis sajalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Ujung dia rafa' kan, dia marfu' kan, tak ada kacau kan? Mana fi'il mudhari' marfu' dengan bid dhammati. Fi'il mudhari' jenis apa ni? Sahil akhir. Okey, setakat ni saja, tak apa. Dia af'alul muqarrabah. Wa huwa af'alul muqarrabah. Jadi kalau af'alul muqarrabah ada isim dia, ada khabar dia. Mana isim dia? Zaidun. Zaidun ni isim dia. Jadi isim kana, isim kada. Isim kada marfu'un bid dhammati. Zaid ni kan seorang saja, sama dengan tu isim mufrad. Okey. Itu isim kada. Khabar dia mana? Yadhhabu. Ini khabar kada. Tapi kita tak sebut macam tu terus Kita sebut fi'il mudhari' dulu. Fi'il mudhari'. Samalah cara nak jawab dia macam ni tuan-tuan dan puan-puan. Sama saja. Okey. Cuma kita nak tentukan, kita nak bagi tahu di sini dia boleh fi'il madi, boleh dan juga boleh fi'il mudhari'. Jadi khabar dia ni, tapi khabar dia selalu fi'il mudhari'. Itu saja. Cuma fi'il mudhari' ni tak payah pula tuan-tuan dan puan-puan ubah jadi mansub, tak boleh. Walaupun khabar kana kan sebenarnya mansub. Tapi kalau khabar kada dia tak boleh tulis sini ni mansub, tak boleh. Fi'il mudhari' kalau dia nasab, dia ada amil nasab sebelum dia, bukan dengan kada. Cuma dia tetap dalam keadaan nasab macam itulah cara nak jelaskan dia. Ini yang kada. Lepas tu yang rojak.
Saya padam yang ni ya. Yang rojak pun sama tuan-tuan dan puan-puan. Okay, yang rojak pun sama. Kita ambil contoh dia. Asa asallah ayatuba alaihim. Asallah ayatuba alaihim. Ini af'alur raja, asa. Ini fi'il madi ya. Fi'il madi mabniun ala, sebenarnya fathah sini ni, cuma fathah dia muqaddar alal fathi al muqaddari alal alif. Dia ada fathah sini sebenarnya, tapi fathah disembunyikan. Okey. Jadi ada isim dia. Mana isim dia? Allah, lafzul jalalah. Ini isim dia. Isim asa ya. Isim asa. Isim asa marfu'un. Marfu'un dengan apa? Dengan dhammati. Okey, dengan dhammah. Okey. Jadi khabar dia mana? Ini khabar dia. Khabar daripada af'alur raja, dia pakai an. Dia mesti pakai an kecuali untuk asa. Kalau asa dia tak mesti pakai an. Jadi kalau yang hara dan ikhrau laqad dia mesti pakai an. Kalau asa tak mesti. Okey. Jadi kalau ayat ni tak mesti tu maknanya boleh juga. Jadi kita dalam ayat ni kita buat an sini ya. Okey, an. An ni apa dia? Amil nasab. Atau ini amil nasab ya. Atau kita buat amilun, atau huruf nasab, huruf yang menasabkan, pengacau lah nama dia, amil nasab. Yang di depan dia mestilah fi'il mudhari' mansub. Fi'il mudhari' dan dia mansub sebab sebelum dia ada an. Tanda nasab dia apa? Fathah. Ini fi'il jenis apa? Sahihul akhir. Sahihul akhiri. Okey. Alaihim, ala ni huruf jar, harful jar. Him ni apa dia? Ala ni huruf jar ya tuan-tuan dan puan-puan. Saya tulis lebih jelas ya. Ala ni harful jarri. Him ni apa? Isim majrur. Okey. Kalau dalam ni yang lebih jelas dia lagi, ala ni adalah harful jarri muta'alliq bi fi'il yatub. Jadi ada huruf jar tu yang dia tu terikat dengan fi'il dia. Jadi macam ala ni dia terikat dengan yatub. Kalau ada yatub ada ala selepas dia. Terikat dia. Kalau diubah maka berubah juga makna dia. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ini ya, ini untuk af'alur raja. Jadi perbezaan dia, af'alur raja dia pakai an. Kecuali untuk yang asa ya. Asa ni tak mesti, tapi boleh saja. Kalau yang kada, dia sama-sama fi'il mudhari' ni, dua-dua ni khabar dia. Kalau kada dia tak ada pakai an. Fi'il mudhari' dia. Itu sahaja tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi ini penjelasan untuk af'alul muqarabah yang sini ni bermaknakan hampir. Af'alur raja yang sini ni bermaknakan semoga. Semoga Allah memberikan taubat kepada, mengampuni mereka. Kalau sini ni apa dia? Makna dia Zaidun hampir pergi. Zaid hampir. Jadi af'alul muqarabah maknanya qarib. Kalau itu maknanya dekat, hampir. Af'alur raja makna dia apa? Raja yarju. Makna dia apa? Raja tu mengharapkan atau berharap. Jadi harapan. Okey tuan-tuan dan puan-puan.
Sekejap lagi kita akan masuk kepada tajuk yang ketiga, iaitu af'alus syuru'. Okey, silahkan pada Syahir. Kita shoot kepada kitab. Baik, jadi kita akan sambung af'alus syuru'. Semua af'al dan semuanya lebih kurang je. Hampir dekat sama dah semuanya. Okay, kita tengok pula yang ketiga, af'alus syuru'. Jadi af'alus syuru' dikata beramal seperti kana pun sama, hanya saja khabarnya. Cuma dia kata khabar dia fi'il mudhari'. Sama juga. Hanya saja khabarnya berupa fi'il mudhari', dalam keadaan fi'il mudhari' lah khabar dia tu. Lepas tu nak cakap apa ni? Fi'il ini menunjukkan dimulainya suatu pekerjaan sehingga disebut af'alus syuru'. Contohnya apa? Ansha'a al-ustadhu bi syarhid darsi. Okey. Dia nak kata yang mana af'alus syuru' ni dia nak menunjukkan yang sesuatu pekerjaan tu dimulai. Start lah. Dia nak bagi tahu tentang satu pekerjaan yang bermula. Contohnya apa? Ansha'a al-ustadhu bi syarhid darsi. Okey. Mana dia apa? Guru itu bermula telah memulai menerangkan pelajaran, ataupun kita nak senang telah memulai. Siapa yang memulai? Al-ustaz. Al-ustaz ni jadi isim ansya'a. Kita cakap pula ini isim ansya'a. Al-ustazu sebab apa? Dia merafa'kan isim, menasabkan khabaran. Al-ustazu bi syarhid darsi. Guru itu menerangkan, minta maaf yashrahu. Ansha'a al-ustadhu yashrahu ad-darsa. Bukan bisyarhi yashrahu. Jadi yashrahu ni fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dia tak ada an, jadi dia jadi yashrahu lah. Yashrahu ad-darsa. Ad-darsa ni jadi apa? Jadi maf'ulun bi. Okey. Lepas tu ini jumlah fi'liyah ni jadi inilah, jadi khabar kepada ansha'a. Guru itu mulai menerangkan pelajaran. Lepas tu dia kata semua af'alus syuru' hanya berbentuk fi'il madi kecuali ja'ala, boleh berbentuk mudhari'. Okey. Semua untuk af'alus syuru' ni, fi'il untuk memulai ni, semua pakai fi'il madi kecuali ja'ala lah. Ja'ala ni pakai fi'il mudhari'. Contohnya apa? Akhaza al-usfuru yatiru. Okey. Jadi itulah. Al-usfur ni burung lah, yatiru. Yatiru ni terbang. Telah bermulalah burung itu terbang. Usfur. Okey. Lepas tu ini semua pakai fi'il madi. Akhaza, tafiqa, syara'a, aliqa, bada'a, ibtada'a, qama, habba dan inbara. Tengok semua fi'il madi. Kecuali ini je, ansya'a ni fi'il madi juga. Ini je, dia tunjuk fi'il madi dan mudhari' sekali. Sebab apa? Sebab boleh bergunakan dua-dua. Ja'ala ya ja'alu. Okey. Fi'il madi boleh, mudhari' boleh. Ya ja'alu at-tiflu yabki. Bermulalah seorang at-tiflu, seorang budak itu yabki, menangis. Macam tu. Jadi inilah isim kepada, kalau kat sini, kalau tengoklah, kalau dia punya fi'il tu ya ja'alu, cakaplah ini isim ya ja'alu, ini khabar ya ja'alu. Kalau habba, cakaplah ini isim habba, ini khabar habba. Kita tak boleh cakap inna, kita tak boleh cakap kana. Sebab apa? Bukan ada kana pun dalam jumlah ni. Cuma amal dia macam kana. Okey. Tapi kena cakaplah isim kepada ja'ala ataupun isim kepada ya ja'alu, isim kepada ansya'a, khabar ansya'a. Lepas tu kita tengok pada inilah dia punya huraian. Akhadha al-usfuru yatiru. Akhadha dia kata af'alus syuru'.
Okey, lepas tu al-usfuru isimnya akhaza. Isim kepada akhaza ni lah. Okey. Jadi isim ni kena baca rafa' sebab apa? Amal dia macam kana. Jadi kana isim dia rafa', khabar dia nasab kan. Lepas tu ini yatiru. Yatiru ni khabarnya kepada akhaza. Yatiru macam saya cakap fi'il mudhari' ni dia tak marfu', dia tak mansub, tak nasab sebab tak ada amil nasab pun kat situ. Sebab apa? Fi'il mudhari' ni dia akan jadi nasab bila ada amil nasab je. Bukan jadi nasab disebabkan jadi khabar kepada kana, bukan okey. Lepas tu latihan. Latihan pun sama je, dia suruh buat apa ni lah. Dia kata apa? Cari af'alus syuru' dan khabarnya. Contohnya nombor 1. Okey. Syara'a asy-sya'iru syairu yunshidu. Syara'a ni inilah af'alus syuru', maknanya dia apa? Bermulalah asy-syairu, seorang penyair. Itu yunshidu, menyanyi ataupun membaca, penyair kan. Okey. Jadi macam biasa, ada juga kosakata kat bawah. Boleh cuba tengok. Kalau tak jumpa, kena cari dekat kamus lah. Tapi insyaAllah senang. InsyaAllah boleh jumpa. Itu sajalah dari saya untuk bab af'alus syuru'. Sama je macam af'alul raja' dan af'alul muqarabah, yang amalnya macam kana, dan khabar dia pun fi'il mudhari'. Cuma makna dia af'alus syuru' makna dia telah bermula. Af'alul raja' maknanya untuk harapan, dan af'alul muqarabah maknanya untuk hampir saja. Okey Baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Selanjutnya yang ketiga, af'alus syuru'. Dia masih serupa juga dengan yang dua tadi ni. Masih sama. Okey. Saya kabel dia. Dia masih sama. Contoh dia kita ambil Taufiqat. Saya padam yang ni. Taufiqat Fatimatu taqra'u Al-Quran. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Jadi yang pertama taufiqat. Ini dia af'alul syuru'. Ini Fatimah taqra'u Quran. Taufiqat af'alul syuru'. Af'alul syuru' mana dia apa? Syuru'. Syuru' tu maksud dia memulai. Mana dia dimulai mulai. Mula. Fatimah mula membaca Al-Quran. Fatimah mula membaca Al-Quran. Berbeza dengan af'alul muqarabah tu hampir. Af'alul raja' tu semoga. Jadi ni makna dia mula. Okey. Apa dia? Sama saja. Sama seperti kana. Dan dia sama seperti kada. Sama. Sebiji. Sama, dia khabar dia adalah fi'il mudhari'. Jadi kalau taufiqat ni mana khabar dia? Fi'il mudhari' yang ni fi'il mudhari', ni khabar dia. Okey. Cuma kita nak uraikan jelas satu-satu macam yang tadi tu. Kita cuba
Tafikat apa? Dia fi'il madi. Kalau tuan-tuan nak puan-puan nak buat dia af'alur syuruk boleh. Terus tulis af'alur syuruk pun boleh juga. Tapi kita senang buat fi'il madi. Dan dia mabniun ala apa? Alal fathi. Jadi kalau yang ni tuan-tuan dan puan-puan jangan tengok yang ta ya. Ta ni adalah ta'u ta'nis. Jadi dia tak kira. Jadi bukan mabni ala sukun, bukan. Mabni alal fathi. Tengok yang huruf fi'il mudhari' dia, huruf fi'il mudhari' yang terakhir ya. Bukan yang ta ni. Ta ni jangan terkeliru dengan yang ta tu. Jadi dia af'alus syuru' mesti ada isim dan khabar dia sekali. Jadi yang mana isim dia? Isim dia adalah Fatimah. Jadi ini isim apa? Isim Taufiqat. Ismu Taufiqat. Ismu Taufiqat. Ismu Taufiqat marfu'un. Marfu' dengan dhammah. Fatimah ni satu orang Fatimah kan isim mufrad. Okey, jadi kalau dia muannas isim dia maka pakai ta ni. Sebab itulah sini pakai ta. Sebabkan isim dia muannas. Okey. Dah ada ni af'alul muqarabah. Kita tulis bawah dia af'alul muqarabah boleh juga. Af'alu al-muqarabah. Af'alu syuru' ya. Af'alu asyuru'. Okey. Af'alu syuru'. Jadi ada af'alu syuru', ada isim dia. Mana lagi khabar dia? Ni khabar dia. Khabar dia tapi kita tulis dulu dia fi'il mudhari'. Dia fi'il mudhari'. Dia fi'il mudhari' marfu'. Tanda rafa' dia apa? Dhammah. Jadi tanda rafa' dia dhammah. Ni fi'il mudhari' jenis apa? Sahihul akhir. Dia sahihul akhir tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi ini fi'il mudhari' dan dia marfu', tak ada pengacau sebelum dia. Fi'il mesti ada fa'il. Yang mana fa'il dia? Fa'il dia mana? Sini tak ada apa-apa. Al-Quran, adakah Al-Quran yang membaca? Sedang membaca, siapa sedang baca Al-Quran? Bukan Al-Quran. Jadi fa'il dia mana? Mustatir hiya. Mustatir hiya. Jadi fa'il adalah mustatir hiya ya. Bukan huwa sini. Kalau huwa sini pakai yaqra'u dia. Sini hiya. Hiya pakai taqra'u. Okey. Sedang membaca. Siapa dia? Dia Fatimah tadi tu sedang baca. Membaca akan apa? Akan Al-Quran. Maka Al-Quran ni sebagai maf'ulun bih. Kita tak sini je ya. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih i'rab dia apa? Nasab. Maka kita buatlah dia mansub. Tanda nasab dia apa? Fathah. Okey. Dan dia isim mufrad kan, satu Al-Quran saja kan? Okey. Jadi maf'ulun bih dan dia mansub. Okey. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, macam inilah cara dalam menjelaskan kedudukan setiap perkataan dalam sebuah ayat sesuai dengan kaedah ilmu nahwu dia punya. Okey. Kita ambil satu contoh lagi. Af'alus syuru'. Sebab af'alus syuru' ni banyak ni. Ada lagu dia. Apa lagu dia? Cubalah lagukan sekejap. Dengarkan. Boleh tuan-tuan dan puan-puan dengarkan saya. Ansha'a tafiqa akhaza ja'ala bada'a syara'a aliqa habba btada'a inbara. Okey. Ini yang af'alus syuru'. Kita cuba yang satu lagi ya. Kita pakai yang ada sini ni yang pakai fi'il mudhari' ya ja'alu kan.
Kita cuba pakai yaj'alu. Okay. Yaj'alu tiflu yabki. Yaj'alu di sini ni makna dia bukan menjadikan ya. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan menjadikan. Tapi makna dia apa? Mula. Anak kecil tersebut, budak-budak tersebut mulai menangis. Atau mula menangis. Dia mula menangis. Jadi sini ni bukan menjadikan ya. Yaj'alu memang menjadikan. Tapi kalau sini ni budak kecil tersebut mula menangis. Jadi makna dia mula. Okey. Kita cuba yaj'alu ni apa ni? Fi'il mudhari'. Fi'lun mudhari'. Marfu'un. Dengan apa rafa' dia? Dengan dhammah. Ini fi'il sahihul akhir, sebabkan hujung dia bukan huruf illah, maka sahih akhir. Yaj'alu, sebabkan dia termasuk kepada af'alus syuru', maka yang kita cari isim dan khabar dia, bukan fa'il dia, isim. Mana isim dia? Ni isim dia. Ni tiflu ni adalah isim yaj'alu. Isim yaj'alu i'rab dia apa? Marfu. Ya. Tanda rafa' dia apa? Dhammah. Ni isim mufrad, seorang budak kecil. Jadi isim mufrad dia. Okey. Jadi seorang budak kecil mula menangis. Seorang budak kecil mula menangis. Okey. Lepas tu dah ada isim dia. Khabar dia mana? Khabar dia yabki. Jadi yabki ni adalah fi'il mudhari'. Kita tak terus sebut dia sebagai khabar. Kita bagi tahu dia sebagai fi'il mudhari' dulu. Fi'il mudhari' dan dia marfu'. Fi'lun mudhari'un marfu'un dengan dhammah. Mana dhammah dia? Sini sebenarnya ada dhammah. Dhammah muqaddarah nama dia, tuan-tuan dan puan-puan ya. Kalau dhammah dia tak tampak, nama dia dhammah muqaddarah. Jadi kalau dhammah tak tampak, nama dia dhammah muqaddarah. Muqaddaratun ala liya. Alal ya'i. Jadi sebenarnya ada dhammah sini ni. Dhammah dia tak nampak. Sebabkan dia mu'tal akhir. Ini mu'tal akhir. Kenapa disebut mu'tal akhir? Sebabkan di ujung dia adalah huruf illah. Okey. Fa'il dia mana? Fa'il dia mustatir huwa. Dia budak tadi tu mustatir huwa. Jadi macam mana budak kecil tu mula budak kecil tu mula dia menangis. Budak kecil tu mula menangis. Budak kecil tu mula menangis. Jadi fi'il dan fa'il ni sebagai khabar yaj'alu. Sama hal yang tadi ni ya. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih, semua ni adalah khabar taufiqat. Jadi itu khabar dia dalam bentuk fi'il mudhari'. Jadi itu saja dulu tuan-tuan dan puan-puan. Penjelasan uraian kita mengenai ilmu nahwu. Tanya Haji macam mana tutup dia. Itu saja. Jadi itu saja dulu tuan-tuan dan puan-puan. Penjelasan mengenai
mengenai yang pertama kita tadi belajar apa? Af'alul muqarabah, lepas tu af'alur raja, yang terakhir adalah af'alus syuru'. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, semoga saja apa yang kita kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua boleh tuan-tuan dan puan-puan fahami, dan insya-Allah kita akan teruskan esok-esoknya, iaitu huruf yang beramal seperti laisa. Tapi jadi tajuk yang level 5 ni dia tak yang kaedah-kaedah penting itu sampai muka surat 19 tuan-tuan dan puan-puan. Yang 111 ni dia lebih berkenaan kepada adat tu bilangan dia. Jadi kita macam mana nak sebut bilangan 1, 2, 5 buku, 5 kereta, ataupun buku kelima, kereta kelima, itu. Jadi kita belajar tentang bilangan-bilangan. Muzakarah Tasrif. Okey. Jadi selepas tu dah ada belajar bilangan, baru nanti kita akan belajar ini senarai perkataan-perkataan yang sekali dengan apa dia, dengan i'rab dia punya. Jadi ini yang senarai ini sekedar dibaca saja tuan-tuan dan puan-puan. Jadi mungkin level 5 ni tak terlalu banyak. Jadi alhamdulillah kita pun dah habiskan level 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan level 5 memang masih ada lagi, cuma dia tak terlalu banyak lagi. Jadi alhamdulillah, semoga yang tuan-tuan yang senantiasa setia bersama kita dari awal lagi, ya Izwana, dapat keberkahan dan boleh faham. Kalaupun ada tak faham, sila tanyakan secara langsung kepada kita, admin ataupun ustaz-ustaz semua. Jadi sekejap lagi kita akan menyambungkan pengajian kita kepada tasrif yang akan diapakan oleh pelajar kita, itu Ustaz Hafiz dan Ustaz Syahir. Kedua pelajar ini adalah pelajar cemerlang, dan mereka telah mengikuti pengajian kita selama beberapa bulan, dan alhamdulillah mereka sudah pandai cakap Arab dan pandai dalam menguraikan dan menjelaskan kaedah-kaedah bahasa Arab. Okey, Syahir, Hafiz dah siap? Kita silahkan. Sila Ustaz Hafiz ataupun Ustaz Syahir. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan sambung tasrif kita. InsyaAllah kita akan sambunglah tasrif kita. Jadi kita sambung pada muka surat yang ke-45 lah. Okey. Jadi Ustaz Farid dia tak dapat hadir sebab dia ada hal sikit, dia nak uruskan. Jadi saya akan gantilah dia. Okey. Saya akan ganti dia untuk hari ni. Kita tengok pada muka surat yang ke-45 lah. Buku Tasrif dan Ilal Al-Fatih. 45. Kita buka pada muka surat 45. Okey, kita insyaAllah Ustaz Farid akan datang sebentar lagi. Tapi buat masa ni kita cuba buat jendangan lagu dululah. Okey. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan mufta'alan fahuwa mufta'ilun wa zaka mufta'alun ifta'il la tafta'il mufta'alun mufta'alun. Ibtada'a yabtadi'u ibtida'an mubtada'an fahuwa mubtadi'un wa zaka mubtada'un ibtadi' la tabtadi' mubtada'un mubtada'un. Ijtama'a yajtami'u ijtima'an mujtama'an fahuwa mujtami'un wa zaka mujtama'un ijtami' la tajtami' mujtama'un mujtama'un.
اجتنب يجتنب اجتنابا مجتنبا فهو مجتنب وذاك مجتنب اجتنب لا تجتنب مجتنب مجتنب اجتهد يجتهد اجتهادا مجتهدا فهو مجتهد وذاك مجتهد اجتهد لا تجتهد مجتهد مجتهد احتراك يحترك احتراقا محترقا فهو محترق وذاك محترق احترق لا تحترق محترق محترق احتضر يحتضر احتضارا محتضرا فهو محتضر وذاك محتضر احتضر لا تحتضر محتضر محتضر احتكر يحتكر احتكارا محتكرا فهو محتكر وذاك محتكر احتكر لا تحتكر محتكر محتكر اختبر يختبر اختبارا مختبرا فهو مختبر وذاك مختبر اختبر لا تختبر مختبر مختبر اختلط يختلط اختلاطا مختلطا فهو مختلط وذاك مختلط اختلط لا تختلط مختلط مختلط اشتغل يشتغل اشتغالا مشتغلا فهو مشتغل وذاك مشتغل اشتغل لا تشتغل مشتغل مشتغل اشتمل يشتمل اشتمالا مشتملا فهو مشتمل وذاك مشتمل اشتمل لا تشتمل مشتمل مشتمل اعتبر يعتبر اعتبارا معتبرا فهو معتبر وذاك معتبر اعتبر لا تعتبر معتبر معتبر Ni dah. Ini berapa? Sudah. Ni tak okey je. Baca sampai habis. Belum. Belum. Ta'ala dalam masuk. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana dijanjikan pada minggu yang lalu, fi'il naqis atas wazan tafa'ala yatafa'alu pada muka surat 43. Kita lihat tamada yatamada tamadian, iaitu terus menerus, berterusan. Tabaha ya tabaha tabahian, makna sombong atau saling bangga berbangga. Tajafa makna menjauhkan, tadawa makna berubat, taradha makna saling setuju menyetujui, tasawa sama ataupun sebanding, ta'ala maha tinggi, tafada tafada ni makna saling tebus menebus, untuk tawanan peperangan. Talaqa saling temu bertemu. Tanada saling undang mengundang. Tanasa berpura-pura lupa. Okey. Kita lihat catatan di bawah, masdarnya jika dalam keadaan rafa' ataupun jar tidak ada alif lamnya. Bila ni masdar rafa' dan jar, macam tamadian, ketika rafa' macam mana? Maka ya-nya dibuang bila tidak ada alif lam, jadi tamadin. Tamadin bila alif lam dibuang. Taradi jadi taradin, tadawi jadi tadawin bila tak ada alif lam, terus bertanwin. Tentukan sirah dan terjemahkan kalimah yang ada di bawah ni. Kita lihat soalan yang pertama, la tatamada fil kasl,
Apa maksud la tatamada? Jangan berterusan dalam malah ni. La tatamada. Tamada ya tamadu, mana la tatamadda. Boleh? La tatamadda. Dia tak ada sabdu tu, tak ada sabdu. Bukan tamadda, bukan tamada, ya tamada. Jadi la tatamada. Okey. Tabaha yatabaha al-kuffaru, jadi yatabahu adalah fi'il mudhari'. Tajafa, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Surah As-Sajdah. Tatajafa fi'il mudhari'. Nombor 4, zahaba Aliyun ila tabibi. Ali telah pergi ke doktor. Mutadawiyan, berubat, mengubati sakitnya. Nampak Mutadawiyan adalah ismul fa'il. Okey, daripada tadawa ya tadawa. At-tijaratu bit-taradi, perniagaan itu dengan saling setuju menyetujui. Taradi adalah ismul masdar. Sebab apa tak bertaradin? Tak dibuangkan dia kerana ada alif lam. Okey. Nombor 6 adalah hadza mutasawin bidzaka. Ini adalah sama dengan itu. Mutasawin adalah ismul fa'il daripada tasawa ya tasawa. Nombor 7, ta'ala Allahu amma yusyrikun. Ta'ala Allah, ta'ala. Ta'ala ya ta'ala, iaitu maha tinggi, dipanggil fi'il madhi. Tafada ya tafada, tafada al-qawm ba'da an qatalu. Tafada fi'il madhi, bukan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ya tafada. Tafada je fi'il madhi. Nombor 9, talaqa ya talaqa at-talibuna fil maktabati. Talaqa fi'il madhi, ya talaqa fi'il mudhari'. Tanada ya tanada. Tanada ahlun nar wa ahlul jannah, memanggil penghuni neraka akan penghuni syurga. Saling panggil memanggil penghuni neraka dan juga penghuni syurga. Tanada ya tanada. Tanada nombor 10 adalah fi'il madhi. Nombor 9 ya talaqa fi'il mudhari'. Jelas? Okey. Nyanyi, kita dengar dendangan sikit daripada tamada sampai ke akhir. Kita buka pada muka surat yang ke-43, bab tafa'ala yatafa'alu binat naqis. Tamada yatamada tamadiyan mutamadan fahuwa mutamadin wa zaka mutamadan. Tamada la tatamada mutamadan mutamadan. Tabaha yatabaha tabahiyan mutabahan fahuwa mutabahin wa zaka mutabahan. Tabaha la tatabaha mutabahan mutabahan. Tajafa yatajafa tajafiyan mutajafan fahuwa mutajafin wa zaka mutajafan. Tajafa la tatajafa mutajafan mutajafan. Tadawa yatadawa tadawiyan mutadawan fahuwa mutadawin wa zaka mutadawan. Tadawa la tatadawa mutadawan mutadawan. Tarada yatarada taradiyan mutaradan fahuwa mutaradin wa zaka mutaradan. Tarada la tatarada mutaradan mutaradan. Tasawa yatasawa tasawiyan mutasawan
فهو متساو وذاك متساوى تساوى لا تتساوى متساوى متساوى تعالى يتعالى تعاليا متعالا فهو متعال وذاك متعالا تعالى لا تتعالى متعالا متعالا تفادى يتفادى تفاديا متفادا فهو متفاد وذاك متفادا تفادى لا تتفادى متفادا متفادا تلقى يتلقى تلقيا متلاقا فهو متلاق وذاك متلاقا تلقى لا تتلاقى متلاقا متلاقا تنادى يتنادى تناديا متنادا فهو متناد وذاك متنادا تنادى لا تتنادى متنادا متنادا تنسى يتناسى تناسيا متناسا فهو متناس وذاك متناسا تناسى لا تتناسى متناسا متناسا Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih diucapkan. Itu adalah fi'il naqis. Sekarang kita terus berpindah kepada fi'il atas wazan yang sama, tafa'ala yatafa'alu, tetapi wazan ini adalah wazan fi'il mudha'af, bukan lagi fi'il naqis dan juga fi'il sahih. Tahabba yatahabbu tahabban, mutahabban, fahuwa mutahabbin, fahuwa mutahabbun wa zaka mutahabbun, tahabba la tatahabba, mutahabbun mutahabbun. Begitulah tarassa yatarasu tarassan, mutarassan mutarassun, fahuwa mutarassun wa zaka mutarassun, tarassa la tatarassa, mutarassun mutarassun. Jelas Jadi tahabba yatahabbu atau wazan tafa'ala yatafa'alu, tahabba yatahabbu, cuma dia fi'il mudha'af. Maksud saling cinta mencintai. Tarassa saling rapat merapatkan, soft ini selalu tarasu. Tarassau. Tasabba yatasabbu, makna saling mencaci. Tasarra yatasarru, saling berbisik. Tasyadda, saling bertengkar. Tasaffa, saling berbaris. Tadamma, iaitu bergabung ataupun bersatu. Tamasa, saling sentuh bersentuhan. Kita lihat sirah yang ada di bawah ini. Kita lihat dari sudut latihannya. Innallaha yuhibbul mutahabbina fillah. Sesungguhnya Allah Ta'ala suka al-mutahabbin, daripada tahabba yatahabbu, tahabban iaitu mutahabbin, mutahabbun. Mutahabbun adalah ismul fa'il, maka jamak adalah mutahabbina fi mahalli nasbin, pada tempat nasab menjadi maf'ulun bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang saling cinta mencintai kerana Allah Subhanahu wa taala.
Tarasu sufufakum. Tarasu. Okey. Fi'il amar, rapatkan saf-saf kamu. Okey. Fi'il amar tarasa. Tapi tarasu nanti kita buat yang halal sikit. Okey. Nombor 3, idza tasabbat hadhihi al-ummah saqatat min ainillah. Apabila saling caci mencaci umat ini saling caci mencaci, maka gugurlah umat ini daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang keempat, zahaba al-munafiquna mutasarrina. Orang-orang munafik telah pergi mana? Mutasarrin, ismul fa'il. Ismul fa'il dari, iaitu saling berbisik. Nombor 5, limadha antum tashadduna. Kenapa kamu ni saling bertengkar? Okey, tatashadduna adalah fi'lul mudhari'. Daripada tashadda yatashaddu. Nombor 6, innallaha yuhibbul mutasaffina fi salatil jamaah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang berbaris dalam salat jamaah. Mutasaffina ismul fa'il mutasaffina. Farihal kuffaru bitadammil munafiqina ilaihim. Orang bergembiralah orang kafir dengan gabungan orang-orang munafik kepada mereka, dengan bergabungnya orang-orang munafik dengan kepada mereka. Tadamma adalah isim, adalah fi'il madhi. Kalau tadammun adalah ismul masdar, barisnya lain dan dia berbaris bawah kerana menjadi majrur dari segi i'rabnya. Dari segi sighah, formatnya adalah format masdar. Nombor 8, la tatamasu. Jangan kamu menyentuhkan, tamasa ya tamasu. Jangan kamu saling sentuh bersentuh. Ini makna fi'il nahi. At-talabatu ayyuhat talabatu, hai pelajar. Tarasu sufufakum. Tarasu dia daripada tarasa. Kita lihat sebab apa boleh jadi begitu. Tarasa ya tarasu. Sepatutnya fi'il amar dia tarasa. Nampak tak? Fi'il amar dia tarasa. Okey tuan-tuan. Ya tahabbu jadi tarasu, ya tarasa, ya tarasu jadi tarasu. I'lal, buangkan ya. Kemudian bariskan atas tarasa. Okey, kita lihat di papan putih insya-Allah taala. Seperti mana diberitahu, nak buat fi'il amar kena ambil daripada fi'il mudhari' dahulu. Boleh? Sekarang kita dah temu fi'il mudhari'. Okey. Step yang pertama seperti mana tuan-tuan sedia maklum, dibuangkan ya. Jadi tarasu. Step yang keduanya adalah difathahkan huruf hujung. Jadi tarasa. Okey. Buang huruf mudhara'ah. Da'wat al-hibara. Hibir. Nampak Buang huruf mudhara'ah dan fathahkan huruf hujung. Akhir. Okey. Jadi tarasa. Bila kita nak buat fi'il amar antum, ditambahkan waw. Jadi tarasau.
Ha? Tapi apa yang sesuai dengan waw bukan fathah, tetapi dhammah. Jadilah tarasu. Jelas? Jelas Sekadar tu jelas? Okey. Kita minta dendangan daripada pelajar-pelajar kita insya-Allah. Tafa'ala yatafa'alu fi'il mudha'af. Falyatafaddalu mashkurin. Bismillah. Peace. Bismillah. Kita buka pada muka surat yang ke-44. Bab tafa'ala yatafa'alu bina mudha'af. Tahabba yatahabbu tahabban mutahabban fahuwa mutahabbun wa zaka mutahabbun tahabba la tatahabba mutahabbun mutahabbun tarasa yatarasu tarasan mutarasan fahuwa mutarasun wa zaka mutarasun tarasa la tatarasa mutarassun mutarasun tasabba yatasabbu tasabban mutasabban fahuwa mutasabbun wa zaka mutasabbun tasabba la tatasabba mutasabbun mutasabbun tasarra yatasarru tasarran mutasarran fahuwa mutasarrun wa zaka mutasarrun tasarra la tatasarra mutasarrun mutasarrun tashadda yatashaddu tashaddan mutashaddan fahuwa mutashaddun wa zaka mutashaddun tashadda la tatashadda mutashaddun mutashaddun tasaffa yatasaffu tasaffan mutasaffan fahuwa mutasaffun wa zaka mutasaffun tasaffa la tatasaffa mutasaffun mutasaffun tadamma yatadammu tadamman mutadamman fahuwa mutadammun wa zaka mutadammun tadamma la tatadamma mutadammun mutadammun tamassa yatamassu tamassan mutamassan fahuwa mutamassun wa zaka mutamassun tamassa la tatamassa mutamassun mutamassun Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dah habis latihan dan semua sekali pada channel Tafa'ala, dan sekarang ini tidak cukup dengan lagu dan juga dendangan dan juga wazan hafalan. Yang paling penting sekarang ini adalah function cara penggunaannya, dipanggil khususiyatul wazn. Kita lihat muka surat 128 H. Wazan tafa'ala bermaksud apa? Dia ada beberapa
penggunaan dia, function dia, fungsi dia. Yang pertamanya dalil musyarakah baina snaini fasa'idan, iaitu menunjukkan perkongsian antara dua ataupun lebih. Contoh ta'awana, tak boleh dia bantu, maknanya saling bantu membantu. Ta'awanal muslimun fil khair, bukan orang Islam membantu dalam kebaikan, orang Islam saling bantu membantu. Awana, ta'awana adalah ta tersebut ta tersebut ada ketikanya memberi makna lebih daripada sekali. Saling bantu membantu lebih daripada sekali. Kemudian liizhari ma laysa fil waqi', menzahirkan apa yang bukan sebenarnya. Apa tu ya? Itulah makna pura-pura. Contoh tamarada. Tamarada. Jadi pura-pura malas. Pura-pura sakit. Maknanya malas lah. Pura-pura sakit. Tamarada. Okey. Kalau tanasa, pura-pura lupa. Okey. Pura-pura lupa. Perkara yang ketiga dipanggil limutawa'ati fa'ala. Contoh dia adalah kesan daripada fi'il. Contohnya ba'atu al-kha'in fataba'ada, aku menjauhkan diri daripada pengkhianat, maka aku pun jauh. Sebab apa jauh? Jauh tersebut adalah kerana sebab apa berlakunya jauh? Kerana jauh, menjauhi pengkhianat, maka dia pun akan jadi terjauh. Boleh dia kesan daripada fi'il tafa'ala tu, kesan dia. Contoh ba'ad, kesan daripada fi'il fa'ala bukan tafa'ala. Contoh ba'adtu, asal daripada ba'ada al-kha'ina, maknanya aku menjauhkan diri daripada pengkhianat. Fataba'ada, maka aku pun terjauhlah diri daripada pengkhianat. Sekali lagi, yang tepatnya ba'atu al-kha'ina, aku menjauhkan diri daripada pengkhianat. Fataba'ada, maka pengkhianat pun menjauhkan diri daripada aku. Fataba'ada, kesan daripada fa'ala tu. Fa'ala, ba'ada, ba'atu, aku menjauhkan diri. Kesan daripada aku menjauhkan diri, fataba'ada, maka kha'in pun menjauhkan diri daripada aku. Nampak jelas Nombor 4 adalah lil wuqu' tajriyan, tadrijan. Lil wuqu' tadrijan, dia berlaku tu tapi secara beransur-ansur, bertahap lah. Contohnya tawaradal qaum, orang-orang telah datang. Datang tu tak sekaligus. Tafa'ala, dia datang tu berperingkat-peringkat. Kemudian yang kelima, dia seperti mana fi'il sulasi 3 huruf. Contoh ta'alallahu amma yusyrikun, sama macam atas wazan fa'ala, 3 huruf. Maknanya maha tinggi, dia tak ada terjemah lain. Okey. Rasa cukup sekadar itu dulu untuk pengajian kita pada tengah hari yang mulia ni. Pada pagi yang mulia, penuh dengan kesunyian, ketenangan, hujan sayu-sayu pada pagi hari, pada dingin hari sehinggalah ke sekarang ini. Alhamdulillah tuan-tuan yang bersama kita, saya ucapkan terima kasih mempelajari ilmu nahwu dan juga saraf untuk memantapkan tuan-tuan untuk memahami ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala dan juga Al-Quran dan hadis. InsyaAllah pada hari yang mendatang, keesokan harinya, kita akan masuk atas wazan ifta'ala
ijtama'a, yajtami'u, ijtima'an. Dia juga ada dipanggil fi'il sahih, ada juga fi'il mudha'af, dan ada juga fi'il ajwaf, ada fi'il naqis, ada fi'il mithal, ada fi'il mahmus. Banyak dia mungkin ada 5-6 pecahan tu. Term-term yang tuan-tuan perlu ingat. Misal mahmus saya dah tekan selalu dah pada level yang pertama dulu. Cukup sekadar itu dulu tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan Allah Taala memberi kefahaman kepada kita. Jangan lupa untuk slot yang kedua nanti, dalam live yang kedua nanti kita akan bersiaran membawa kitab teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quran. Diharapkan tuan-tuan sama-sama kejutkan sahabat-sahabat handai tuan-tuan. Mari kita ikuti pengajian ni. Pengajian yang sangat penting untuk memahami kalam Allah Ta'ala. Okey, cukup sekadar itu. Tekan butang share, sama-sama mengambil manfaat istifadah daripada pengajian kita pada pagi yang mulia ini. InsyaAllah kita akan bersua kembali pada 10.30 pagi. InsyaAllah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.